Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir naf'a wal intifa' wal fa'al istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Du'a ila al-huda wa jalla ta'ala al-khair ibtigha wajhillah mardati wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Wa ala mana hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ulama il-amilin wa awliya salihin wa walidin al-hadirin wa masyayikhim ajmain. Allah yakbal min al-jami'. Allah yanfa'una bihim wa bi'asrarihim wa anwarihim wa barakatihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk meraih kurnia Allah SWT pada waktu-waktu yang besar, ataupun kita sebut waktu-waktu yang agung, khususnya 10 menit terakhir ini, yang sepatutnya kita manfaatkan setiap detik waktunya itu dengan amal soleh. Alhamdulillah, waktu ini kita telah pun diberikan taufik oleh Allah untuk mengisi waktu dengan satu amalan yang sangat istimewa yang disebutkan dengan menuntut ilmu ataupun majlis ilmu, yang disebutkan sekian banyak amalan yang paling baik adalah menuntut ilmu itu sendiri. Alhamdulillah. Dan kita meneruskan daripada perbahasan dalam kitab Bidayatul Hidayah yang telah pun ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, dan kita sampai kepada fasal yang kedua, muka surat 137, cara-cara meninggalkan maksiat batin ataupun maksiat hati. Sebelum ini didahulukan dengan cara-cara meninggalkan maksiat zahir, anggota tubuh kita, anggota badan kita. Sekarang kita masuk dalam perbahasan tentang batiniah, iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan hati, ruh, jiwa, yang dia bersifat abstrak. Dia tidak ada fizikal, dia tidak ada objeknya, tapi dia ada bersama dengan kita, seperti juga nafsu. Maka yang dinamakan batin, anggota batin ini, ataupun sesuatu yang batin ini, seperti hati, adalah merupakan tempat yang paling penting, kerana dia menentukan yang zahir. Bahkan dia adalah merupakan tempat pandangan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sebenarnya Allah tidak melihat rupa paras dan amalan kamu tu secara zahir saja, tetapi Allah melihat hati-hati kamu dan niat-niat kamu dalam amalan itu. Itu intipati yang sangat utama. Oleh kerana itu, perbahasan ini adalah sangat penting untuk kita sama-sama memperbaiki kalau sekiranya dia rosak, mempermantapkan kalau dia sudah sedia ada, dan juga membetulkan kalau dia salah.
Dalam Ramadan pun ketika Nabi mengatakan puasa, Nabi letakkan 2 syarat, dan syarat ini juga adalah syarat yang berkaitan dengan batiniyah. Man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, musibah, dengan penuh keimanan, dan iman itu tempatnya di hati. Wal ihtisaban, wa ihtisaban, ya ini pengharapan dan juga keikhlasan, itu pun adalah perkara yang berkaitan dengan jiwa dan hati. Bermakna kalau kamu berpuasa secara zahir saja, dari segi hukumnya sah, puasanya sah, tetapi adakah puasanya itu akan mendatangkan nilai di sisi Allah? Tidak. Kerana kamu mesti berpuasa dengan kedua-duanya, zahir dan batin. Macam itulah. Itu juga dalam ibadah yang lain seperti solat, bukan hanya dari rukun-rukun fi'li sahaja, tetapi khusyuk itu yang menentukan juga nilai di dalam solat, dan khusyuk itu juga tempatnya adalah di hati. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah, nafa'anallah bi'ulumi fidarain amin, radhiyallahu anhu, ketahuilah bahawasanya sifat yang tercela yang ada di dalam hati itu banyak sekali. Maknanya sifat-sifat tercela tersebut dengan mazmumah, yang dia merupakan penyakit yang boleh menghinggap kepada hati kita itu banyak. Jadi bermakna kita punya hati ni sentiasa ada kita panggil perosak-perosak dia. Itu hati. Hati ni dia macam tu, dia macam mangkuk yang terbuka, dia bukan tutup, dia buka. So yang boleh senang nak masuk dalam tu. Kan? Jadi kerana dia mudah untuk nak sakit, dia mudah untuk nak kotor, maka kata Imam Ghazali, dan menyucikan hati dari kekotoran itu berhajat kepada usaha yang berterusan. Jadi kerana dia senang untuk nak kotor, senang nak sakit, kena usaha untuk nak mensucikan, nak menyihatkan dia, itu kena usaha yang sungguh-sungguh dan berterusan. Tak boleh sekali macam orang taubat sekali terus dia buat balik. Tak, dia kena sentiasa taubat, dan dia berazam tak ulang. Manakala cara mengubatinya pula sangat susah. Nak ubat kalau dah ada penyakit tu susah ubat. Tapi boleh ubat, tapi susah. Jadi bermakna kalaulah satu kita ni tahu ada penyakit yang bahaya, apa kita nak buat? Adakah kita tak apalah penyakit tu kena, nanti aku rawat lah. Dan kita tahu nak rawat tu susah. Maka orang yang bijak adalah dia kena berusaha nak halang penyakit tu daripada kena dia. Kan? Sebab tahu kalau dah kena susah nak ubat. Jadi apa yang dia kena buat? Dia kena berusaha supaya tak kena penyakit tu. Dan yang lebih parah lagi, telah hilang pula ilmu dan amal yang mesti diikuti untuk membersihkan hati. Kerana orang telah melupakannya, dan mereka terlalu sibuk dengan menghimpunkan perhiasan dunia. Jadi kalau orang tu dah kena penyakit hati, kadang-kadang tu usaha untuk mengobatinya pun orang tak ambil kisah. Orang tak ambil kisah. Sedangkan itulah yang paling sepatutnya diutamakan, iaitu membersihkan hati dan jiwa dari kotoran-kotoran. Tapi malangnya orang tak kisah. Sebab apa dia tak kisah? Sebab di antara yang menjadi sebab dia rasa selesa dengan kotornya hati itu
adalah kerana hubbud dunia, cinta dunia. Kerana orang ni kalau cinta dunia, dia kena ada penyakit tu, dia ngam, etching. Kalau dia bersih hati dia tak kena dengan cinta dunia, dia akan cinta akhirat. Jadi itu yang menyebabkan. Dan kami telah sebutkan segala yang berkenaan dengan masalah ini dalam kitab Ihya Ulumuddin pada juzuk yang membicarakan al-muhlikat, artinya perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan seseorang, dan pada juzuk yang membicarakan al-munjiat, iaitu perkara-perkara yang perlu diikuti untuk mendapatkan keselamatan. Imam Ghazali ada satu kitab Ihya Ulumuddin yang sangat masyhur, saya rasa tuan-tuan puan pun biasa dengar, kitab Ihya Ulumuddin yang sangat luar biasa, yang banyak di dalamnya membicarakan tentang ilmu tasawuf, penyucian jiwa. Bahkan dikategorikan pada bab-bab, di antaranya munjiat, muhlikat, kemudian bab tentang syariat, bab tentang aqidah dikategorikan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi ada 4 bab disebut, yang ini rubu' muhlikat, rubu' munjiat, kan. Baik. Walaupun demikian, di sini kami cuba untuk menyebutkan 3 perkara dari sifat hati yang sangat jahat. Dan banyak ni yang kita panggil kejahatan ataupun penyakit, kotoran yang bahaya untuk hati kita. Tapi Imam Ghazali kata dia nak sebut 3 perkara yang paling jahat untuk membawa kemusnahan kepada jiwa dan hati seorang itu, iaitu sifat yang ghalib wujud di kalangan ulama yang ada pada zaman sekarang ini. Dia kata penyakit ini bukan hanya kepada orang awam, ulama pun kena penyakit ini. Dahsyatnya penyakit itu, kerana penyakit ini adalah penyakit yang mana dia adalah penyakit yang bahaya sangat, sehingga kita panggil susah untuk kita ni nak jaga diri kita daripada penyakit tu. Hatta para ulama pun macam tu sekali. Jadi Imam Ghazali sebutkan ni untuk kita sama-sama faham, supaya dapat engkau jauhi daripadanya, kerana sifat-sifat ini membawa kepada kebinasaan diri dan merupakan punca-punca bagi beberapa sifat yang tercela. Kerana sifat-sifat tercela yang lain, penyakit-penyakit lain, biasanya lahir daripada 3 asasnya. Maka keluarlah sifat-sifat lain. Sifat-sifat itu ialah, yang pertama, hasad, atau kita biasa sebut dengan dengki lah, ya. Hasad. Yang kedua, riya. Dan yang ketiga, ujub. Ini 3 penyakit utama atau sifat yang jahat, paling jahat, yang bahaya bagi hati. Hasad, riya, ujub. 3, ya. Maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam membersihkan hatimu daripadanya, kerana apabila engkau telah dapat membersihkan hatimu daripadanya, engkau akan dapat mengetahui cara-cara untuk menjauhkan diri daripada sifat-sifat keji yang lain. Tapi kalau kita nak menjauhi sifat-sifat keji yang lain, sifat-sifat yang tak baik lain, tapi ada sifat-sifat 3 benda tu atau salah satu dari 3 tu, susah nak ubat. Kenapa saya tak boleh nak bersihkan daripada sifat ni? Apa sifat ni? Rupanya ada salah satu dari 3 sifat utama tu yang ada dalam hati tu, yang menyebabkan dia susah untuk membersihkan daripada sifat-sifat keji yang lain. Tetapi seandainya engkau tidak mampu menyucikan hatimu daripadanya, daripada 3 sifat tersebut, maka engkau lebih tidak mampu lagi menghadapi sifat-sifat yang lain. Dan janganlah engkau beranggapan bahawa apabila engkau sudah mempunyai niat yang baik dalam mengaji ilmu, berarti kau telah selamat dari segala sesuatu yang berbahaya, sedangkan di hatimu masih bertapak sifat hasad, riak dan ujub. Untuk ilmu tu dah bagus dah, fadilatnya besar, manfaatnya banyak,
Tapi tak ada boleh kita rasa terjamin dah, yang penting saya belajar. Tak. Kerana ilmu itu asas. Yang kita kena adalah praktikan dan amalkan dan apply kita punya ilmu itu dalam diri kita, terutamanya untuk membersihkan jiwa hati kita dari penyakit-penyakit atau sifat-sifat keji tadi. Jadi jangan rasa terjamin lah. Yang penting aku ni, alhamdulillah lah, aku ni penuntut ilmu, aku datang majlis ilmu selalu, aku dengar ni ada ustaz-ustaz ni cakap, saya rasa saya dah okey dah. Tak. Sebab kadang-kadang tu ustaz-ustaz yang menyampaikan tu ada macam-macam jenis. Ada yang menyucikan, ada yang menambah penyakit. Saya tak kata kat ustaz apalah ya, mungkin saya lah kot. Tapi ada dengar cakap bukan bertambah sihat, bertambah sakit. Sebab kalaulah sekiranya dalam penyampaian itu adalah merendahkan orang lain, menyalahkan orang lain, dan juga mengutuk orang lain, itu maknanya ceramah itu ataupun apa yang disampaikan itu adalah menambahkan penyakit, bukan menambah lagi yang sihat daripada orang. Kan? Jadi sebab tu perlu untuk diambil perhatian. Baik, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, salasun muhlikat, syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsih. Ada 3 sifat yang dapat membinasakan seseorang. Ini hadis sahih, Nabi sebut ada 3 sifat yang membinasakan seseorang. Yang pertama, sifat bakhil yang dipatuhi. Syuhun muta'. Syuh itu adalah bakhil, tapi dia lebih daripada bakhil. Sebab bakhil pun bahasa Arab juga. Kalau orang kata dia ni bakhil, dia tu memang betul-betul dia tu kedekut lah. Tapi kalau orang kata dia syahih, oh ini teruk. Apa beza bakhil dengan syahih ni? Ada syuh. Kalau ada orang dia ajak kita pergi makan, contoh, jom kita pergi makan lah, kita pun order, dia order. Apabila bayar, dia bayar dia seorang je. Dia ajak kita, tapi dia bayar dia seorang je. Dia tak bayarkan untuk kita pun, kita bayar sendiri lah. Maka itu namanya bakhil. Bakhil lah. Sebab dia kedekut lah, dia tak belanja lah. Tapi kalau seorang tu dia ajak, jom kita makan, lepas makan tu dia kata, kau bayar aku punya, itu syahid. Diri dia pun dia kedekut. Yang kata orang punya, itu teruk sangat tu. Syahid dia panggil. Jadi sifat manusia ni memang kita ni semua ada sifat syahid itu. Betul, kita kena mengaku kita ada. Tapi kenapa kita boleh keluarkan belajar? Sebab kita belajar, kita ada ilmu, kita tahu bahawa ini sifat tak bagus, kita lawan, kita pun. Tapi kalau ikut asasnya kita memang syahid, kan? Kita kedekut, kita rasa sayang, kita tak nak ni, kita tak tu, memang sifat tu. Sebab itulah dalam hadis Nabi kata, yang akan membinasakan seorang itu sifat bakhil yang memang dah ada dalam diri dia taati dia. Sekarang ni kita tak taat, kita lawan, kita beri sedekah, kita infak, kita keluar ke belanja, kita tolong orang. Itu semua kita lawan sifat yang ada asas dalam diri kita tu, namanya kedekut. Tapi kalau sudah ditaati sifat bakhil tu, binasa orang. Itu yang pertama. Yang kedua, wahawan muttaba', iaitu hawa nafsu yang diikuti. Ikut nafsu. Semua yang dia buat ikut nafsu, kan? Bukan ikut syariat, bukan ikut hukum hakam, bukan ikut peraturan, tapi ikut nafsu je. Habis, musnahlah seorang. Dan yang ketiga adalah merasa bangga dengan diri sendiri. Merasa bangga dengan diri sendiri. So daripada 3 perkara yang disebutkan Nabi ni, itulah nanti akan lahir namanya hasad
riak, ujub. Baik. Jadi bermakna Nabi dah jelas-jelas bagi tahu 3 sifat ini akan membinasakan seseorang. So kita kena ubat, kita kena hilangkan sifat itu daripada diri kita, daripada hati kita. Pertama, cara meninggalkan sifat hasad. Sifat hasad ini adalah cabang dari sifat bakhil. Jadi kenapa yang tiba-tiba pula hasad ni masuk dalam sifat bakhil syahih ni? Ni Imam Ghazali nak fahamkan kita macam mana sifat bakhil ataupun syahih tadi, kedekut tadi, boleh melahirkan sifat yang keji namanya hasad. Ia cabang dari sifat bakhil kerana orang yang bakhil ialah orang yang tidak mahu memberikan sesuatu yang ada di tangannya kepada orang lain. Betul? Itu orang kedekut lah. Apa yang dia ada, dia tak nak bagi orang. Dia nak dia je, atau dia simpan je. Dan syahih, bersangatan bakhil, lebih dahsyat lagi. Ialah orang yang tidak mahu melihat kurnia Allah atau pembendarahan Allah yang sebenarnya bukan pembendarahannya tercurah kepada siapa saja daripada hamba Allah. Jadi kalau syahih ni bukan kata yang dia punya dia tak nak bagi orang. Dia tak nak yang lain pun bagi orang tu. Tak nak Allah yang nak bagi kurnia pun dia tak nak Allah. Dia dengki orang tu dapat. Sebab dia bakhil, bersangatan kedekut, sampai yang Allah nak bagi pun dia kedekut. Jadi timbullah sifat hasad. Tak boleh tengok orang senang, tak boleh tengok orang dapat kelebihan, tak boleh tengok orang tu ada kurnia, tak boleh orang tengok orang tu naik pangkat, tak boleh. Semuanya dia rasa tak puas hati. Sedangkan semua itu kurnia Allah. So kurnia Allah pun dia kedekut untuk orang, bukan dia punya. Itu namanya syahid, teruk. Kan? Maka syahid ini lebih jahat daripada bakhil. Dan orang yang hasud atau hasad ialah orang yang merasa keberatan bahawa Allah mencurahkan nikmat dan kurnia kepada salah seorang di antara hamba-hamba Allah. Sama ada nikmat itu berupa ilmu, harta, kecintaan manusia, atau apa saja habuan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, sehingga orang yang hasad ini bercita-cita kalau boleh nikmat Allah itu hilang dari orang lain, walaupun ia tidak mendapat apa-apa keuntungan daripada hilangnya nikmat tersebut. Ini dahsyatnya kalau dah ada sifat hasad. Dia tak nak Allah berikan kurnia kepada orang tu. Bahkan lebih dahsyat lagi, dia kalau boleh, kalau dia orang tu dapat kurnia, dia nak hilangkan, dia nak orang tu tak dapat, dia nak halang. Walaupun kalau dia biarkan pun dia tak dapat, dia tak ada masalah, dia halang pun dia tak dapat keuntungan. Tapi tak boleh, hati dia sakit, dia tak boleh tengok, dia geram, dia marah, dia sakit hati. Macam tu. Itu nama penyakit hati. Sebab tu kata Abdullah bin Umar, aku tak pernah tengok orang yang lebih dahsyat menderita daripada orang yang hasad. Kesian orang hasad yang menderita hidup dia. Sebab dia asyik tengok je orang-orang yang ada dengki tu, dan tiba-tiba tengok orang tu dapat nikmat, orang tu dapat, so sakit betul hati dia, menderita dia. Sedangkan tak ada benda-benda pun kat dia. Orang tu dapat lebih ke apa, dia tak ada kesan kat dia pun, tapi dia punya hati kesian. Menderita dia hidup. Kan? Kalau boleh dia nak, kalau boleh bukan hanya tak, ya Allah jangan kau bagi, bukannya. Kalau boleh dia nak halang, dia nak halang. Itu yang dia fitnah tu dia buat dan sebagainya. Itu yang cerita pasal 3 budak hitam tu kan, dapat lampu ajaib, lampu Aladin. 3 budak hitam dapat lampu Aladin, gosok keluar jin. Kan, dengar cerita tu. Jadi dah keluar jin pun tengok macam biasalah jin tu kata. Dah gosok dah, ni 3 permintaan lah. Tapi kau ada 3 orang
kenalah seorang satu, nak macam mana, sekali, kedua, tiga je. Jadi setiap orang dapat bahagian. So yang seorang pertama ni, kau nak jadi apa, kau nak buat apa, kau nak apa? Aku nak putih, aku nak jadi putih. Jin kata, alah senang je, ting putih. Okey, putih lah. Okey, yang kedua, kau nak apa? Saya nak lebih putih daripada dia. Jin pun ting lebih putih daripada yang kedua, yang pertama. Oh, seronok tengok aku dia putih daripada kau. Yang ketiga? Yang ketiga, saya nak lebih putih daripada yang kedua. Jin kata, habis putih lah tu. Tak ada dah. Tak boleh, nak putih lagi tak boleh. Yang tu last putih. Kalau kau nak jadi sama macam dia, aku boleh buat. Tapi kau nak lebih putih, tak ada lah. Memang tu putih, paling putih sekali. Tak boleh, saya nak lebih juga. Dengki, hasad. Tak boleh, memang itu je last putih. Kalau macam tu inilah. Kalau dah tak boleh lebih putih betul, kau jadikanlah dua-dua hitam balik. Dah tiga-tiga hitam balik. Tak pasal-pasal. Sebab dengki punya pasal. Rugi tak? Rugi, banyak benda lagi boleh minta. Tapi kalau dia dengki tadi, maka bukannya untung, bahkan lebih merugikan. Sebab itulah Nabi SAW sebut bahawa al-hasadu ya'kulul hasanah, atau al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasad itu memakan akan pahala kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Dahsyat sifat hasad ni, dia punya balasan, kesan dia, iaitu kita buatlah amal apa pun, solat, kita puasa, kita sedekah, contoh, kita buatlah amal apa pun, kita hasad dengan orang, habis semua pahala kebajikan kita dimakan oleh sifat hasad tu. So di akhirat nanti, ketika mana nanti kita akan dihadapkan di hadapan Allah untuk dibicarakan, amalan kita tak ada. So kita akan mengadu, ya Allah, dulu aku solat, dulu aku puasa, dulu aku zakat, dulu aku pergi haji, dulu aku pergi umrah, takkan tak ada pahala ya Allah? Ada, tapi kamu yang hasad kepada saudara kamu, makan kamu amalan itu. Ya Allah, menyesallah pada waktu itu, tak ada guna lah. Sebab apa dahsyat sangat hukuman hasad ni? Kan, kita tengok kenapa hasad ni dahsyat sangat, dia punya hukuman macam tu. Dan orang yang hasad ini sebenarnya sentiasa jauh daripada kasih sayang dan sentiasa berada dalam seksaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Sebab sakit hati kat dunia, kat akhirat pula hilang dah amalan ni, kena seksa lah. Dunia ia akan terseksa dengan tekanan perasaan, kerana bila-bila masa Allah selalu mencurahkan kurnianya kepada orang ramai, bahkan kepada kawan-kawan orang yang hasad itu yang ia mengenali mereka. Allah sentiasa mencurahkan nikmat ilmu, harta dan kedudukan, maka sentiasa pula orang yang hasad itu dalam penyiksaan bila ia melihat kemurahan Allah terhadap orang lain. Maka begitulah keadaannya sampai ke akhir hayatnya. Manakala di akhirat pula lebih dahsyat lagi, kerana seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman selama ia belum lagi mencintai bagi seluruh kaum muslimin apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Bahkan sepatutnya hendaklah ia bersama dengan perasaan seluruh kaum muslimin, baik dalam keadaan kesenangan ataupun dalam kesusahan. Kerana orang Islam itu ibarat sebuah bangunan di mana satu bahagian mengukuhkan bahagian yang lain, dan seperti sebatang tubuh, apabila mana-mana anggota merasa sakit, maka penderitaan itu dirasakan oleh seluruh anggota badan yang lain. Jadi jika kau dapati hatimu bukan dalam keadaan yang seperti ini, maka sifat hasad masih wujud dalam hatimu. Jadi kenapa tadi kita kata sampai dia makan amalan kita makan kita punya kewajipan? Sebab bila orang tu hasad kepada orang, sebenarnya dia bukan hanya berdosa kepada orang tu, tapi dia berdosa kepada Allah. Bahkan sebenarnya dia telah pun seolah-olah tidak rida dan setuju dengan Allah. Betul, Allah yang nak bagi orang tu lebih, Allah yang nak bagi orang tu naik, Allah yang nak bagi. Tiba-tiba kamu tak setuju. Oh, mana boleh dia dapat, kenapa dia dapat?
kita seolah-olah apa? Mempersoalkan kebijaksanaan dan keadilan Allah. Jahat tak? Teruk tak? Teruk. Sebab tu dah pahala habis ni. Kenapa kita nak persoalkan kalau Allah dah bagi bahagian itu? Sedang kita juga ada bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau orang tu dapat kelebihan, maka kelebihan itu kita doakan agar mendapat manfaat daripadanya. Kita pun kadang-kadang dapat curahan manfaat. Kan? Jadi kenapa yang kita nak dengki kepada orang yang dapat kelebihan? Sedangkan kelebihan itu yang Allah bagikan kepada setiap orang tu adalah untuk saling melengkapkan di antara satu dengan yang lain. Tak ada orang yang boleh untuk hidup sendiri-sendiri, tak boleh. Semuanya bergantung di antara satu sama lain. Kan? Nak makan pun bergantung kepada pesawah yang tanam padi. Kan? Kemudian nak kena beli telur pula. Telur pun kita bergantung kepada orang yang pergi menternak ayam. Kemudian nak makan ayam pula bergantung. Ini isu-isu makanan lah. Tak ada kaitan dengan apa-apa ya. Cerita. Tapi maksudnya kita bergantung. Kan? Kita bergantung kepada orang lain. Jadi kenapa kita nak dengki kepada orang? Sedangkan setiap orang yang diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan itu adalah untuk melengkapkan satu dengan yang lain. Tiba-tiba kita tak rida kepada Allah, kita tak setuju apa yang Allah bagi, kita mempertikaikan keagungan Allah SWT. Teruk kita. Itu dahsyat ya? Jadi hendaklah engkau berusaha untuk membersihkannya, kerana usahamu dalam meninggalkan penyakit hati ini adalah lebih penting daripada engkau menyibukkan diri untuk mendalami ilmu furu', cabang ilmu fiqah yang halus-halus. Orang sekarang ni banyak sibuk apa? Banyak sibuk tentang perkara-perkara furu'iyah, iaitu perkara-perkara yang kadang-kadang tu yang ni apa hukum dia? Ini khilaf ni. Ini ada kata dianya adalah sunat, ada mengatakan harus. Kita sibuk benda tu. Ada mengatakan ini tak buat, tak boleh buat ini. Sedangkan kita dah asas dalam kita punya mazhab, contohnya dalam pegangan kita beragama ni jelas lah. Tak perlu pun kita nak terlalu sangat. Sedangkan yang kita kena titik beratkan adalah penyucian jiwa kita, hati. Dan apabila kita sibuk dengan perkara-perkara furu'iyah ni, khilafiyah dan sebagainya, sebenarnya dia bukan kita sibuk tentang nak bersihkan hati, bahkan kita sebenarnya mendatangkan penyakit kepada hati. Sebab apa? Sebab masa dah berbeza pendapat tu, dia mula nak berdebat dan bergaduh. Apabila bergaduh, adakah hati tu akan lebih baik? Tak, dia akan semakin bermusuh, mula dengki orang ni, nak jatuhkan tu, kita nak lebih betul. So hati semakin kotor dengan sebab tu. So jangan kita sibuk sangat. Apa yang telah dipandukan oleh para ulama kita dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu jelas. Kita punya pegangan adalah Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang mana untuk memahami semua tu kita kena ada panduan ulama. Tak ada orang yang boleh pergi buka Quran dan dia boleh faham sendiri. Kalau dia buat seperti itu, Nabi kata telah disediakan kerusi tempat duduknya dalam neraka. Orang buka, dia tafsir sendiri. Oh, hebatlah, aku yang penting aku ikut Quran. Tapi kata Nabi, Allah akan sediakan tempat kursi duduknya dalam neraka Allah. Kenapa? Sebab saya ni ikut Quran ni. Memang Quran tu betul, tapi pemahaman kamu tu nanti tak betul. Sahabat yang cakap bahasa Arab pun, setiap kali turun Quran akan tanya Nabi, apa maknanya Rasulullah, apa tafsirnya Rasulullah, apa pemahaman Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar setelah menjadi khalifah, ada satu kalimat dalam Quran ditanya kepada dia, Abba. Dia kata, saya tak tahu. Kamu khalifah pun selalu damping dengan Nabi. Dia kata, sebab aku tak tahu. Walaupun dari segi sudut kalimat aku faham maksud dia, tapi makna sebenar saya tak tahu. Dia kata, alah tak kisahlah, yang penting kau khalifah, kau cakap tu, kita ambil fatwa kau. Dia kata, tak, kalau aku cakap, maka walaupun langit dijatuh ke atas aku sekalipun dan bumi ini terbelah, aku tenggelam dalamnya, aku tak akan tafsirkan kalau aku tak tahu. Kenapa?
Kerana aku mendengar Nabi mengatakan, siapa yang tafsir dengan akalnya, maka telah disediakan kursi tempat duduknya dalam neraka Allah. Hari ni orang, dia je faham, jangan main. Kan? Jadi kena ada panduan ulama. Ulama kita ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama fiqh. Ini semua dah ada dah. Mereka dah susun atur elok dah. Yang hari ni kita gaduh ni dah. Sebab kita ada penyakit hati. Kita tak sibuk nak bersihkan hati kita. Kita sibuk nak bermusuh, dan juga akhirnya yang menjadi mangsa siapa? Ya, kawan saudara kita kat Palestin. Kita gaduh kat sini, dan situ siapa tolong? Kita pun gaduh. Yang tu siapa nak tolong? Saudi gaduh dengan ni. Yang ni dia nafsi-nafsi. Tak ada. Dia tak ada lah, satu hati tak ada. Kan? Itu nak berletih sikit lah kan, kadang-kadang kan. Sekali Allah. Jadi jangan kita sibuk sangat. Sibuk yang paling betul, penting kita sibukkan, bersihkan hati kita. Hari ni orang jangan rawat, sedangkan itu tempat yang utama sekali. Rawatan hati ni, itu yang paling utama. Sebab itu tempat pandangan Allah, tempat penilaian. Dan apabila kita nanti mati, kalau yang kita sekarang ni tengah shock sangat dengan jasad kita ni, ialah kita rasa hebat, kita nak kita penampilan bagus, kita nak image kita ni, kita nak orang sanjung. Nanti jasad kita nanti mati, jasad kita ni habis masuk tanah, dalam tanah. Tapi yang akan menentukan adalah roh kita. Roh tu akan pisah dengan jasad kita. Itu yang sepatutnya kita bersihkan ni. Sebab dia akan kembali ni roh kita. Dan yang akan datang kepada Allah itu hati kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak ada manfaat harta dan anak-anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang bersih. Jadi kalau kita ni hidup, kita rasa kitalah yang paling beragama sekali, kitalah yang paling faham tentang ilmu sekali, kitalah yang alim sekali, tapi kita merendahkan orang lain, kita memperlekehkan orang lain, kita tak baik dengan orang lain, kita caci orang lain, kita maki, habislah. Kerana tempat penilaian tu dah kotor dan buruk dah, tempat pandangan Allah tu. Maka sia-sialah segala amalan ni. Sebab tu Imam Ghazali sebut bahawa Nabi sebut 3 ni musnahkan. Apa pun kamu buat, sebaik mana ibadah kamu, tapi ada sifat itu dalam hati kamu, hasad, dengki, bakhil, riak, ujub, habis. Apalagi kan nanti kita sebut riak kan. Itu. Jadi jangan sibuk sangat. Belajarlah ilmu fardu ain, asas utama dalam ilmu kita. Kemudian berikan tumpuan untuk menyucikan jiwa. Sebab tu 3 perkara yang disebut dengan arkanuddin, iaitu rukun-rukun agama ni yang telah datang Jibril untuk ajarkan kepada Rasulullah. Dia tanya kepada Nabi, ma huwa Islam, ma huwa iman, ma huwa ihsan. 3. Satu lagi baru dia tanya alamatus saah, tentang tanda-tanda kiamat. 4. Tapi 3 ni dia panggil rukun-rukun agama. Yang mesti kita semua kena ada, yang wajib dia pelajari. Mesti ada ilmu dia. Yang pertama adalah ilmu rukun iman, namanya tauhid, akidah, kena belajar. Yang kedua adalah syariah, rukun Islam, macam mana solat, macam mana nak puasa, macam mana nak keluar zakat, macam mana nak haji, kena belajar. Itu syariat, fiqh. Yang ketiga ihsan, itulah namanya ilmu penyucian jiwa dan hati, namanya ilmu tasawuf disebutkan. Ini semua ilmu fardu ain, wajib belajar. Belajar tentang solat, bagus dah. Tahu tentang rukunnya ada 13. Bermula takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Tapi tak khusyuk dalam solat. Solatnya sah tak? Sah dari segi untuk fiqahnya, hukumnya. Tapi adakah solat itu akan diterima oleh Allah? Kata Nabi, solat itu hanya diterima apabila ada khusyuk. Khusyuk tu di mana?
di hati. Dan macam mana, kenapa saya tak boleh khusyuk dalam solat? Macam mana kamu nak khusyuk dalam solat kalau hati kamu tu sakit? Angkat takbir Allahu Akbar tapi dengki ada, hasad. Maka waktu solat pun memikirkan orang lain. Macam mana dia dapat dia, macam mana dia boleh naik pangkat, macam mana dia boleh dia, tak akan habis. Kalau penyakit tu ada, kita tak akan tenang pun ketika ibadat. Samalah kalau ada riak dan ujub tu. Itu semua penyakit-penyakit yang akan menyebabkan kita tak boleh khusyuk dalam ibadah kita. Sedangkan khusyuk itulah merupakan asas nilai daripada ibadah kita. Dan janganlah pula kau menyibukkan diri dengan yang ganjil-ganjil dan mendalami masalah-masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Sama juga, itu dalam bab fiqh lah. Sama juga dalam bab tasawuf, ada juga dia panggil ilmu apa dia panggil, ilmu hakikat makrifat. Bukan salah ilmu makrifat, tapi wah, kalau cakap tu semua macam kat langit lah, terbang habis lah, tinggi sangat. Ini semuanya sebenarnya akan menyebabkan orang ni tak faham. Bukan bagi faham, bagi tak faham, tapi seronok benda tu. Dia panggil menghayalkan. Kan? Bila cakap pasal hakikat makrifat, pasal ilmu kita panggil kasyaf, panggil ilmu maqam dan juga kedudukan. Sedangkan asas dia tu kena basic apa, bawah dulu baru nak naik ke atas. Basicnya apa? Itulah penyakit-penyakit tu kena ubat dulu. Kan diisikan dengan sifat baik, barulah kamu punya kedudukan akan tinggi di sisi Allah. Tapi cerita benda tinggi-tinggi dulu, habis. Itu yang sampai kita tak perlu solat dah. Kita cukup niat dah. Kita zikir pun dah kira solat dah. Boy. Sebab duduk makam dah tinggi dah. Kan? Dah mengarut-ngarut dah pergi. Itu yang ganjil-ganjil yang kita sebutkan tadi. Kan? Jadi tak perlu. Yang penting insya-Allah usaha kita yang pada asas utama adalah menghilangkan hasad dengki. Sebab itulah tuan-tuan dan puan rahmatullahi Allah, Ramadan ni sebenarnya dia adalah mendidik hati kita. Di antara yang dia bersihkan sepatutnya lah, kalau orang tu betul-betul dia menghayati tentang puasa dan juga Ramadan ni, dia membersihkan sifat dengki dan hasad. Sebab masa tu kita rasa kita sama. Kita tak makan, dia tak makan, tak minum, sama. Kita hilangkan rasa dengki, hasad dan kan? Dan melahirkan sifat prihatin. Sebab obat kepada penyakit hasad ni adalah sayang kepada orang lain. Bukannya dengki nak jatuhkan orang, tapi sayang. Dan sayang kepada orang lain ni, saudara kita ni, adalah tanda iman kepada Allah. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu. Sedangkan kita masuk nak syurga kena masuk dengan iman. Tapi iman tak betul. Sebab sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Kerana Ramadan didik kita itulah. Kita nak bagi orang berbuka, kita seronok nak orang prihatin, kalau ada orang susah kita tolong. Dia ada kesedaran tu. Sebenarnya dia sedang nak mengubat sifat bakhil dan hasad dalam diri kita. InsyaAllah kalau kita betul-betul ditarbiah, betul-betul kita hayati, InsyaAllah kita keluar daripada Ramadan ni bersih hati kita dari sifat hasad dengki. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita terus petunjuk dia dan juga hidayahnya untuk kita terus dapat melaksanakan amal ibadah dan mempergiatkannya, khususnya 10 yang terakhir ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita dan melayakkan kita mendapatkan Lailatul Qadar insya-Allah, dan merezekikan kita untuk mendapatkan kurnia bagi orang-orang yang berjaya dalam puasa, itu mendapatkan masuki syurga dalam melalui pintu Ar-Rayyan, dan kita tersenarai di kalangan hamba-hamba Allah yang dilepaskan daripada azabnya. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.